Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa khabar? Harap semuanya dalam keadaan sihat. Hari ini kita berjumpa lagi untuk pendidikan Islam bahagian ataupun bidang ibadah unit 1. Tajuknya Tayamun. Tayamun bahagian 1. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 102 hingga 104. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di skrin. Yang pertama, gambar apa? Tangan. Yang kedua, dua belah tangan di atas tanah. Dan yang ketiga tu dia mencangkung berdoa di atas tanah. Okey, apa yang kamu faham tentang gambar ini? Okey, baiklah. Gambar ini menceritakan kepada kita tentang debu tanah. Okey, debu tanah yang digunakan untuk bertayamum. Okey, di bawah tu ditanya, mengapakah kita bertayamum menggunakan debu tanah? Okey. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita tengok dulu objektif yang hendak dicapai dalam pelajaran hari ini. Yang sepatutnya anak-anak dapat selepas kita habis sesi pembelajaran hari ini. Yang pertama, menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Saya harap selepas kita belajar hari ini, semua anak-anak boleh terangkan pengertian tayamum dengan betul. Dan yang kedua, objektif kedua, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Okey, kita akan belajar rukun dan sunat tayamum sebentar lagi. Jadi anak-anak boleh faham dan selepas tu boleh jelaskan rukun dan sunat tayamum. Dan yang ketiga, menerangkan sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa kita perlu bertayamum? Jadi bila kita dah belajar nanti, saya harap anak-anak dapat terangkan sebab kita ataupun sebab yang membolehkan, yang mengharuskan kita bertayamum. Okey, sekarang kita tengok pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Anak-anak boleh juga rujuk muka surat 103. Di situ ada tertulis pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah. Kita menggunakan debu tanah yang suci dan bersihlah ke muka, bahagian muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat. Lepas ni kita akan belajar niat dan syarat-syarat. Okey, kita tengok pula dalil tuntutan bertayamum. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Okey. Dan maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Ini ada dinyatakan dalam surah Al-Maidah. Baik, seterusnya kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum ni ada 4. Dia mudah saja. Yang pertama, niat. Niat bertayamum.
nawaitu tayammum li istibahati solati fardis lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Maksudnya, kita ambil debu tanah, kita sapu kedua-dua belah tangan ni. Tapi dia ada cara yang tertentu yang kita perlu ikut dan sehingga ke siku kita. Cara-cara tu nanti kita akan belajar untuk bahagian yang kedua. Dan yang terakhir, tertib. Tertibnya bermaksud kita mengikut urutan. Kita mulakan dengan niat, lepas tu sapu ke muka, sapu tangan. 3 perkara tu yang kita kena buat. Okey. Seterusnya, kita tengok pula sunat tayamum. Dalam bertayamum ni kita banyak perkara-perkara sunat yang perlu kita buat. Yang pertama, membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Sama macam kita buat pekerjaan apa pun, mesti dimulakan dengan bismillah, kan? Okey, yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Bermaksud ambil bahagian atas ke bawah sini. Okey? Itu yang dikatakan menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Kita dah tepuk debu tadi, ada cara-cara nanti kita tahulah nak buat macam mana. Okey, tepuk debu tanah. Lepas tu kita kena nipiskan dia. Maksudnya kita buang yang berlebihan itu. Yang ada melekat di tangan kita hanya sedikit saja. Okey, seterusnya yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Okey, sebelum kita nak tepuk debu, kita buka jari kita, barulah kita letak di atas debu tanah tadi. Okey. Baik, yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Okey, kita mulakan sebelah kanan dahulu. Kalau nak sapu muka pun, kita letak tangan, kita sapu bahagian sebelah kanan. Begitu juga bila kita menyapu tangan, guna sebelah kanan dahulu, barulah buat sebelah kiri. Okey, yang keenam, menghadap kiblat. Waktu kita bertayamum, kita disunatkan kita menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Sama juga, walaupun kita tak berwuduk, kita baca doa wuduk. Baik, kita tengok pula apa yang seterusnya. Okey, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ada 5 sebab di sini yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kita kena pastikan air tiada. Kita kena usaha cari dulu. Dah dipastikan tak ada, barulah kita boleh menggunakan debu tanah. Contohnya waktu kita sesat di dalam hutan ke, ataupun kita berada di terutama orang yang berada di padang pasir lah, dia dah cari air tak ada, yang ada hanya debu saja, jadi dia menggunakan debu tanah. Okey, yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Maksudnya air tu ada sikit saja, cukup untuk kita minum, kita guna untuk masak dan juga untuk binatang ternakan yang kita bela. Jadi kita utamakan yang tu dulu. Tak cukup air, barulah kita guna tayamum. Kalau air mencukupi, tak boleh guna. Okey, yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Maksudnya kita cari, kita tahu jarak tu dalam
Kalau kita berjalan pun dia akan penat. Kalau kita naik kenderaan pun terlalu jauh, kita boleh gunakan tayamum. Dan yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Contoh, terhalang tu bermaksud kalau kita anggota wuduk kita dibalut, disimen, orang aksiden dan juga memang luka yang tak boleh kena air, dinasihati oleh doktor tak bagi kena air, ataupun tempat ada air tu ada musuh. Contoh orang dalam hutan berperang, tahu ada sungai tapi dekat sungai tu ada musuh yang sedang menunggu. Jadi diharuskan kita bertayamum. Dan yang terakhir, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan kalau kita menggunakan air. Yang ni untuk negara-negara yang mengalami musim sejuk lah. Kalau kita ni negara Malaysia mungkin tak terlibat dengan ini. Tapi mungkin akan berlaku juga waktu musim tengkujuh yang hujan tak berhenti, tersejuk sangat, yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Kita dibenarkan untuk menggunakan tayamum. Okey, baik semua. Pelajaran kita berakhir di sini untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Tayamum bahagian kedua. Sebelum itu saya nak ingatkan anak-anak jangan lupa ulang kaji ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.